Mari kita bersatu dalam doa. 我们再次低头祷告。 Bapa kami dalam sorga Tuhan, 我们在天上的阿爸父神， kami ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati, kuatan kami, jiwa kami 我 Bapa. 们真的要全心全意全力的来爱你。 Untuk itu kami memohon kasih karunia Tuhan menolong kami, 我们恳求主，你赐给我们恩典来帮助我们， menguatkan kami dan menjaga kami senantiasa. 你坚固我们，你也随时的护庇着我们。 Tuhan terima kasih kami akan belajar firman Tuhan sebentar lagi. 主，我们这时候要来学习你的话语。 Tolonglah Bapa biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. 主啊，帮助我们，但愿唯有你的名被荣耀。 Biarkan Roh Kudus-Mu yang bekerja sepenuhnya, biarkan firman-Mu menembus hati, jiwa kami, pemikiran kami lebih dalam, biarkan Tuhan saja selalu dipermuliakan. 但愿圣灵在我们当中运行。主啊，单单你的名被荣耀。 Tolonglah hamba-Mu yang lemah ini, kami yang lemah ini penuh keterbatasan. 主啊，求你帮助你的仆人，在他有限的能力之 Tapi justru dalam keterbatasan kami ini, kelemahan kami ini, Tuhan semakin nyata, Tuhan saja yang berkuasa sepenuhnya Bapa. 但是在我们的软弱中，主啊，你的刚强可以显现。 Tolong kami Tuhan. 主啊，帮助我们， Dalam nama Yesus Kristus, 我们这样祷告， kami berdoa dan mengucap syukur. 我们奉主耶稣基督的名感恩，阿门。 Shalom Bapak dan Ibu dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹们平安。 Mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari surat Yakobus pasal 1. 我们一起来读雅各书第1章。 Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia semuanya, lalu kemudian akan diikut bahasa Mandarin akan melanjutkannya semuanya juga. 传道会为我们来诵读印尼文，然后我会来继续中文的。 Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga 4 dilanjutkan 12 hingga 17. 雅各书第1章第2到第4节，然后第12到第17节。 Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Lanjut 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat mencobai. Dan sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. 雅各书第1章第2到第4节，我的弟兄们，你们遭受各种试炼时，都要认为是大喜乐，因为知道你们的信心经过考验，就生忍耐。但要让忍耐发挥完全的功用，使你们能又完全又完整，一无所缺。忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他的人。人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要被欺骗，不要被欺骗了。各样美善的恩慈和各样完美的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿。 Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, 主内弟兄姐妹们， tema kita pada hari ini adalah Remember Him in the Struggle.
我们今天的主题是在奋斗中纪念神， mengingat Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup 就 kita. 是在我们每一个挣扎里面，我们纪念神。 Kenapa kita tetap memiliki pergumulan dalam hidup kita? 为什么我们在生活中仍然有这样的挣扎的事发生？ Karena kita masih hidup di dunia yang penuh dosa. Karena kita masih ditutupi oleh kedagingan kita yang memenuhi kita semua 因 ini. 为我们是活在这个充满罪恶的世界里，而且我们的肉体都是充满着罪恶。 Sehingga dari diri kita, keinginan diri kita yang kemudian menjadikan pergumulan diri kita sendiri, ataupun orang-orang sekitar kita yang karena kedagingan mereka membuat hidup kita penuh pergumulan. 所以很多就是来自我们自己的肉体产生的挣扎，也许也来自我们周遭的人的一些的挣扎。 Akhirnya pergumulan itu kemudian memenuhi isi kepala kita. 然后这所有挣扎的事物都充满着我们的脑袋。 Entah itu sakit badan kita karena kita punya emosi, atau mungkin karena itu kita punya keuangan kita yang tidak jelas. 不管是因为我们疾病缠绕着我们的身体，还是因为我们的金钱方面的一些困扰， Entah itu masa depan kita yang tidak menentu, ataupun keluarga kita yang mungkin menolak kita, atau keluarga kita yang mengalami masalah. 或者是我们有一些我们的家庭有一些问题，还是有一些其他造成我们有挣扎的事件， Atau putus asa, kekecewaan, dan sebagainya. 或者是我们失望，我们绝望了，我们没有盼望了。 Dari itu semua mungkin kita pernah berdoa seperti Daud. 也许在这样的情况，我们曾经像大卫这样的祷告。 Maaf Bapak Ibu, tunggu sebentar ya. Mungkin kita pernah berdoa seperti Daud yang berkata bahwa Tuhan, berapa lama lagi Tuhan Engkau melupakan aku terus menerus? 也许我们曾经像大卫这样的呼喊的祷告，耶和华，你忘记我要到几时呢？ Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? 我要把那些筹算不安、内心总日发愁要到几时呢？ Atau seperti Ayub dalam penderitaan dia mengatakan, mengapa aku tidak mati saja pada waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan, daripada hidupku menderita seperti begini. 或者是我们像约伯一样的，在苦难中呼喊说：“我为什么不一离母胎就死去？为什么不一出生就出母胎就断气？” Pergumulan-pergumulan itu kemudian membawa kita pada titik terendah sehingga kita kemudian bertanya, Tuhan, di mana Tuhan? Di mana keadilan Tuhan? Jangan-jangan Tuhan tidak mengasihi saya. 在我们面对这样一事件的挣扎，往往会把我们带到最谷底的，甚至我们会质疑神的存在、神的公义。我们会问神：“你到底在哪里？” Namun dalam setiap ujian yang kita alami, firman Tuhan mengajarkan ada maksud yang lebih besar yang belum kita pahami. 但是其实在我们所有经历到的一些试炼当中，神的话语是教导我们，我们还要有一个更大的意义，是我们还不明白的。 Penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. 所以苦难不是象征着神离去我们，也不是象征说神就是丢弃我们。 Tetapi justru menjadi alat di tangannya untuk memurnikan kita semakin murni di hadapan Tuhan. 相反的，这可以成为神手上的一些工具，它来炼净我们。 Tuhan mengizinkan kita melewati berbagai ujian itu supaya kita semakin mencerminkan kemuliaan-Nya. 神允许我们经过所有的苦难，好让我们更来反映出他的荣耀。 Maka dari itu kita perlu memahami bagaimana firman Tuhan, Alkitab mengajarkan untuk kita merespon ujian dan percobaan dengan iman yang teguh. 因此，我们需要了解圣经如何的来教导我们观影，我们要用坚定的信心来回应试炼跟试探， Agar kita tidak jatuh dalam dosa, kita semakin mengenal Tuhan. 使我们不跌入在罪中，而是我们可以更亲近他。
Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, apakah perbedaan ujian dan pencobaan? 弟兄姐妹们，试炼跟试探有什么区别？ Pergumulan yang kita hadapi saat ini apakah itu ujian atau percobaan? 我们目前所面临的那些挣扎，是不是试炼还是试探？ Jika ujian dan pencobaan itu berbeda, berarti apa tujuan dari ujian? Ruko. Apa tujuan dari pencobaan? 如果试炼跟试探是有所不同的，现在有问题就是试炼又有什么目的，试探又有什么目的？ Jika kita membaca pada ayat ke-12, kita menemukan bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. 当我们读到第12节的时候，那里告诉我们，忍受试探的人有福了，因为他们经过试验以后。 Ini menimbulkan pertanyaan, apakah yang datang itu hanya pencobaan? 所以这里引出了一个问题：难道所来临的那些都是试探吗？ Apakah ujian itu datang dari pencobaan? 难道那个试验还是考验是来自试探？ Apakah berarti pengujian kita itu dalam pencobaan? 所以我们被考验的时候，是不是那是那个试探， Atau jangan-jangan mereka terpisah? 或者是他们两者是分开的？ Sebab di ayat selanjutnya, ayat 13 dikatakan bahwa janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai dan tidak mencobai. 因为在接下来13节那里告诉我们说，人被试探不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。 Lalu kita harus bagaimana? Ayat 12 dikatakan berbahagialah orang yang dalam pencobaan. Tapi ayat 13 itu bukan dari Allah. Lalu bagaimana? Mengapa kita harus bahagia? Bukankah itu bukan berasal dari Allah? 所以我们要如何呢？第12节告诉我们，受试探的人有福了。但是13节告诉我们，那试探不是来自神。 Kenapa seakan-akan terjadi kontradiksi antara ayat 12 dan ayat 13? Berbahagia pencobaan itu tetap, tapi pencobaan bukan dari Allah. Lalu apa alasan kita berbahagia di luar Tuhan? 所以12章跟13章看起来有一点敌对。为什么告诉我们受试探的人有福了，但是试探又不是来自神？我们在神以外，那我们有什么可以喜乐的？ Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, untuk mengetahui perbedaan antara ujian dan pencobaan, kita harus melihat kata aslinya. 所以弟兄姐妹，我们如果要了解这个试探跟试炼的话，我们必须要回到原文。 Dari penyelidikan kata terdapat hal yang menarik. 所以在他们研究这个字根的时候，有非常有趣的事情。 Kata ujian dan pencobaan ternyata berasal dari satu dasar kata yang sama, yaitu peirazo. 就是这个试验跟试探，他们来自同样的字根，就是 peirazo。 Dan peirazo ini ternyata dapat dipakai memiliki dua arti, yaitu kalau untuk hal yang baik itu pengujian, kalau untuk hal yang jahat itu godaan. 所以这个 peirazo 它可以有两个用途。第一个意思，如果在好的方面，它的意思就是测试；但是如果从那个邪恶的方面，它是诱惑。 Oleh karena itu Yakobus di dalam 4 ayat, ayat 2, ayat 12, 13, dan 14, dalam 4 ayat 7 kali penggunaan kata peirazo. 所以在雅各书第1章第2节、12节、13、14这4节里面，他曾经用过7次的这个 peirazo。 Bagaimana Yakobus dengan sangat baik berusaha menerangkan kepada kita supaya kita jangan salah. 所以这个雅各他尽量的来解说这个 peirazo， 让我们不误解。 Mari kita melihat masing-masing perbedaan dari kata-kata mereka. 我们看他们的区别是在哪里？ Kita akan melihat tabel yang pertama. 我们看第一个图， Kata peirazo digunakan pada ayat 2, 12, dan 13. Yang pada ayat 2 ada kata peirasmois dalam ayat anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. 所以在第2节跟12节那里用同样的一个字根，所以他意思说，你们落在百般的试炼中，都要以为是大喜乐。 Ternyata peirasmois ini harus diartikan sebagai ujian karena kita harus
berbahagia karena ujian yang kita hadapi ini mendapatkan ketekunan untuk kita. 原来在我们面对跌落这样的一个百般的试炼中，我们要以它为喜乐，因为我们后面有一个冠冕等着我们。 Dan kenapa saya memblok bagian anggaplah? Ternyata anggaplah ini mendapat gramatikal, auris, dan imperatif. Nah, nggak apa-apa. Dan yang memiliki arti bahwa ketika ujian ini datang, pada saat itu juga kamu harus bahagia. 意思就是说，当这个事情来临的时候，当下你必须要非常的喜乐。 Bahasa Indonesia tidak dapat menggambarkan dengan jelas kondisi daripada auris dan imperatif. 所以在印尼文，它没有办法来描述这个是描述这样的一个情形， Yang merupakan perintah secara langsung, bukan keadaan untuk dibuat-buat. 就是一个动词，它是一种命令式的，而不是做作的。 Kita lanjutkan pada ayat 12 perasmon. 然后我们接下来第12节 ，Perasmon， Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. 忍受试探的人是有福的。 Dan di sini juga menunjukkan suatu kata benda, yaitu pencobaan dan ujian. Kalau kamu berhasil bertahan di dalamnya, maka kamu mendapatkan ketekunan, dan ketekunan itu membuat kamu mendapatkan mahkota kehidupan. 所以这里也显示了，如果你真的可以忍受到底的话，你会得着一个生命的冠冕。 Nah, kita lanjut yang ketiga, 接下来第3 yaitu peirazomenos. 就是 Perazomenos， Apabila seorang dicobai. 就是若是某一个人被试探时， Ini adalah kata kerja. 这就是一个动词。 Kata kerja berarti ada yang melakukan. 如果动词的话，表示说有人在做。 Muncul subjek, siapa yang mencobai? 所以这里现在谁是他的主体？ Siapa yang mencobai saya? 谁在试探我呢？ Di sana dikatakan apabila seorang cobai. Jadi siapa yang mencobai saya? So, Siapa yang so- mengirimkan cobaan itu? 如果有一个人被试探的是，表示有一个主体在试探， 谁呢？ Maka kita masuk ke tabel berikutnya. 所以我们接下来 Di sini kata perazomais dikatakan adalah janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Berarti subjek yang mendatangkan cobaan bukan dari Allah. 所以他说不可说我是被神试探，表示说这试探不是来自上帝。 Kita turun dua dulu di bawahnya peraze dikatakan adalah Allah tidak mencobai karena Allah tidak jahat. Allah tidak melakukan tindakan pencobaan karena Allah tidak jahat. Karena Allah tidak jahat, Allah tidak akan mencobai. 所以我们接下来的那个就是神不能被试探，因为神不是邪恶的。 Kita naik di atasnya satu, aperatos, kata sifat yaitu Allah tidak dapat dicobai. Allah tidak akan mampu dan tidak dapat dicobai karena Allah itu tidak jahat. Dalam Allah tidak ada kejahatan. Sehingga Allah dengan kata sifat tidak akan dapat dicobai. 我们回到上一节，就是形容词，就是说神不能被试探，因为神不邪恶，因为他不邪恶，他不能被试探，也不试探人。 Baru jawabannya ada di paling akhir. 所以在最后，我们还可以得到那个结论， Perazetai. 就是 Bera Zetai。 Akhirnya kita dapat mendapatkan kata kerja. Siapa subjek yang mengirimkan cobaan di dalam hidup kita masing-masing. Ternyata adalah tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ia diseret dan dipikat oleh. 所以刚才我们说我们被试探，主题是谁？所以在这里告诉我们，个人被试探乃是被自己的私意牵引、诱惑的。 Jadi subjek yang mengirimkan cobaan di dalam hidupmu itu adalah hatimu, keinginan jahatmu, nafsumu, kepuasan dirimu. Tetapi bukan Allah. Allah tidak jahat, Allah tidak mampu, tidak akan mengirimkan kejahatan pada kamu karena Allah kudus. Yang mendatangkan cobaan itu adalah keinginan dirimu 所以 sendiri. 答案很清楚，试探来自哪里呢？来自你我自己的身上，因为神是不被试探的，神不是邪恶的，他不被试探，他也不试探人的。 Akhirnya terdapat dua perbedaan utama yang dituliskan oleh Yakobus di sini. 所以在这里，雅各他有写两个区别。 Pertama, ujian itu dari Tuhan. 第一就是试炼是来自上帝， Ujian untuk meneguhkan imanmu dan membentuk ketekunan.
就是试炼可以加强我们的信心，也可以塑造我们的毅力。 Yang kedua, 第二， pencobaan ternyata datang dari keinginan manusia itu sendiri. 原来试探是来自我们自身的欲望， Yang dapat menggoda kita masuk ke dalam dosa, maut. 就是它会引诱我们犯罪，进入那个死亡。 Jika kita memahami hal ini, kita akhirnya mengetahui Tuhan tidak akan pernah mencobai manusia dengan maksud untuk menjatuhkan mereka ke dalam dosa. 所以，如果我们了解这一点，我们就知道神从不会试探人，而且引导人犯罪。 Sebaliknya Tuhan mengizinkan ujian itu datang kepada kita supaya kita semakin dimurnikan dan bertumbuh dalam iman. 相反的，神只允许我们被试炼，好让我们的信心更加的成长。 Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan. 主内是弟兄姐妹们， Bagaimana pergumulan kita saat ini? 我们现在的挣扎是如何呢？ Bagaimana jika kita mengingat pergumulan yang telah kita lewati atau yang kita jalani sekarang? 如果我们回想我们在面对我们所面对的挣扎，或者我们现在正在面对的挣扎， Apakah itu pemurnian dari Tuhan untuk mengubahmu? 那是神要炼净我们吗？ Atau itu dari keinginan hatimu, dari harga dirimu, dari nafsumu, dari ketidakpuasanmu, dari keinginanmu, sehingga semuanya menjadi berantakan dan menjadi pergumulan hidup? 还是那是一个试探来自我们本身，我们的自私，我们的自傲，我们的爱面子等等。 Jika kita menggunakan pendekatan yang berbeda, jika kamu menjalani pergumulanmu itu dengan kasih, sabar, murah hati, dan mengingat Tuhan, apakah hasilnya akan berbeda? 如果我们不自私，我们不情绪化，我们有耐心，我们有爱心，在面对试探的时候，在挣扎的时候，是不是它的结果就有所不同？ Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， dalam Yakobus pasal 1 ayat 12 kita membaca adalah berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. 在雅各书1章22节那里说，忍受试探的人有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。 Ayat ini mengatakan bahwa kita harus setia dan bertahan dalam cobaan karena ada mahkota kehidupan yang menanti kita. 这章节强调的告诉我们，我们必须要保持忠心并忍受试炼，因为有生命的冠冕在等着我们。 Ibrani 12 ayat 10 dan 11 mengatakan Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita. 希伯来书12章第10、11节告诉我们说，万灵之父管教我们，是要我们得益处。 Supaya kita kudus, kita dimurnikan seperti emas yang dimurnikan sehingga berharga dan layak di hadapan 使 Tuhan. 我们在他圣洁上有份，神要炼净我们，让我们圣洁。 John Calvin mengatakan penderitaan bukanlah tanda penolakan Allah. 约翰加尔文他说到，受苦不是神拒绝的征兆。 John Calvin mengajarkan Allah dalam kedaulatannya mengizinkan penderitaan semua itu terjadi untuk pemurnian dan sarana pengudusan dirimu. 但是他说，神以他的主权允许苦难，作为洁净的一种工具，一种使他百姓得以成圣的器具。 Untuk itu bersyukurlah atas ujian yang kamu hadapi. 因此，我们必须要感恩， Bersyukurlah atas pergumulan yang kamu hadapi saat ini. 我们要感恩我们所面对的所有的挣扎。 Karena itulah cara Tuhan untuk membentuk kita, memurnikan kita, menguduskan kita, menghasilkan ketekunan dan kedewasaan rohani. 因为这就是神使用的一些工具，使我们可以更加的成长，更加的坚韧，属灵更加的成熟。 Paulus pun pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan angkatlah duri dalam dagingku ini, Tuhan angkatlah pergumulanku ini. 保罗曾经向神祷告说：“在神面前举起他的身上，主啊，你把我的里面的刺把它拔出来。” Tapi Tuhan berkata dalam 2 Korintus 12, 9 dan 10, Tuhan berkata demikian kepada Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku Paulus terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang, aku rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat.
但是神在哥林多后书12章9到10节回答保罗说：“我的恩典是够你用的，因为我的能力是在人的软弱上显得完全。所以我保罗更喜欢夸耀自己的软弱，好使基督的能力来覆庇我。因为基督的缘故，我以软弱、凌辱、艰难、逼迫、因苦为可喜乐的事，因为我深知什么时候软弱，什么时候就刚强了。” Di dalam pergumulan hidup Paulus, di dalam kesukaran Paulus, di dalam duri dalam daging Paulus, Paulus semakin lemah, tetapi Paulus semakin menyadari Kristus yang semakin besar di dalam hidupnya, dalam pelayanannya. 保罗的人生当中，他有很多挣扎的事情，他的身体有一根刺，但是在他的软弱中，神可以让他得以刚强。 Bagaimanakah dengan pergumulan kita saat ini? 我们这时候的挣扎是如何呢？ Apakah kita sedang lemah di dalam menjalani pergumulan kita ini? 我们是在我们的挣扎中软弱吗？ Sangat besarkah pergumulanmu sehingga saat ini menghabiskan semua yang kamu miliki, semua kekuatan dan keuangan yang kamu miliki? 你的挣扎大到使你耗尽了你所有的一切吗？ Penghiburan telah dinyatakan oleh Paulus dan dalam Yakobus. 保罗跟雅各，他们已经显示了一个安慰。 Paulus, dalam kelemahanku, kuasa Kristus menaungi aku. 保罗 Maka aku 说 kuat.，在我的软弱的时候，神的大能在我那里显现。 Yakobus 1 ayat 5. Ia yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. 所以在雅各书1章5节那里说，神那赐给人的是就是他要把完全的给予，没有打折的。 Sedang bingungkah kita ke pergumulan kita? Sedang lemahkah kita atas pergumulan kita? Datanglah pada Tuhan. 我们正在很烦恼我们所面对的问题吗？我们来到神的面前吧。 Mintalah pertolongan pada Tuhan. Biarkan kuasa Tuhan yang semakin besar dalam hidupmu. Karena kuk yang dipasang Tuhan itu ringan. Beban yang diberikan Tuhan itu menyenangkan. 我们来到神的面前，我们求神来帮助我们，因为神所设的那个恶是轻省的。 Atau sedang kuatkah kita pada saat ini bersama dengan Tuhan menghadapi pergumulan? 或者是我们现在跟神一起很坚强的面对我们的挣扎事情。 Maka Yakobus 1 ayat 3-4 mengatakan bahwa ujian dalam imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Itu kamu sempurna, kamu utuh, tak kekurangan suatu apapun di hadapan Tuhan. Dan mahkota kehidupan dimakautai kepada kamu, dan karena kamu telah tahan uji. Mengucap syukurlah akan hal ini. 那雅各书1章3到4节说：“因为知道你们的信心经过考验，就生忍耐。但要让忍耐发挥完全的功用，使你们能又完全又完整，一无所缺。而且要知道，忍受试炼的人有福，因为有生命的冠冕在等着他。” Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, mari kita gunakan momen sejenak. 弟兄姐妹，这时候我们用一段片刻。 Mari kita ingat pergumulan yang sedang kita hadapi saat ini atau yang pernah kita lewati. 我们来回想我们曾经面临过的一些挣扎，或者是我们目前还正在面临的挣扎的事宜。 Sedang lemahkah kita saat ini atau bingung? Datanglah pada Tuhan. 这时候是否我们还在软弱当中？我们不晓得，不知所措，我们来到神面前吧。 Tetap kuatkah kita di hadapan Tuhan? Mengucap syukurlah supaya Tuhan selalu memberikan kasih karunia Tuhan yang sempurna sama itu setiap hari dalam hidup kita. 但愿我们来到他面前，我们向他感恩，因为他仍然的要把那恩典赐给我们。 Atau kita telah gagal dalam menghadapinya, memohon ampunlah pada Tuhan. 或者是我们已经失败的面对那挣扎的事宜，我们求神赦免我们， Sebab Tuhan baik. 因为我们的神是好的。 Bentukkan kita hari ini pun atas izin Tuhan, atas kasih karunia Tuhan. 所以我们今天所有一切都是神所允许的。
Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, 主所爱的弟兄姐妹们， dalam perjanjian lama ada juga seorang tokoh Alkitab di perjanjian lama yang kehidupannya penuh dengan penderitaan. 在旧约圣经里面有一个人物，他也是在一个困苦这个痛苦当中的一个生活。 Kira-kira siapa kalau Bapak dan Ibu 弟 nebak? 兄姐妹，你可以猜到他是谁吗？ Ya, banyak jawabannya. 就是有很多的答案。 Tapi favorit kita kalau menjawab tentang tokoh perjanjian lama yang mengalami penderitaan, biasanya kita banyak menjawab tentang Ayub. 所以，如果我们知道遭受极大痛苦的一个人物，在旧约就是约伯。 Seorang yang kaya raya, seorang yang saleh, takut akan Tuhan, tetapi mendapatkan penderitaan dan hidup yang berat. 有一个是敬畏神的人，他非常富有的一个人，但是他在痛苦当中的生活。 Bahkan penderitaan itu bukan hanya yang di luar diri dia, bahkan tubuh dan kesehatan dia sendiri pun juga 所 mengalami 以他受到的那 ujian. 极大的痛苦，不单单是在他以外，但是也在他身上，就是他有很多的疾病。 Ini sebuah gambar yang sangat baik. 所以这个是一幅很好的图画。 Karena memang dalam Alkitab diceritakan bagaimana kulitnya Ayub itu sangat gatal, bahkan sangat berkerak sampai dia harus pakai kaca untuk menggaruk sampai berdarah kulitnya. 所以那里描述说，这个约伯他的皮肤是痒到他必须用那个玻璃来刮他的皮肤。 Pada awal khotbah tadi kita udah belajar bahwa Allah tidak jahat sehingga Allah tidak mungkin mengirimkan cobaan. 刚才我们开始已经强调了，神不邪恶，所以他不试探人。 Kisah Allah memberikan penderitaan yang besar kepada Ayub adalah untuk semakin memurnikan Ayub. 所以上帝允许约伯遭受这样的一个大级的苦难，是他要炼净这个约伯。 Apakah hasil dari pemurnian Ayub? 所以在他的结果，他炼净的结果是什么呢？ Di akhir kisah Ayub, Ayub berkata seperti gini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. 所以在约伯记的尾端，约伯这么说：“我从前风闻有你，但现在我亲眼看见你。” Ayub yang sebelumnya saleh dan takut pada Tuhan, semakin dimurnikan Tuhan itu semakin kenal Tuhan, melihat Tuhan, mendengar Tuhan. 约伯是一个很成全的人，他是敬畏神的人，神经过的一个考验，让他更被炼净。 Ayub kemudian dipulihkan dan mendapatkan berkat yang jauh lebih besar dari semula ia dapatkan. Tapi berkat paling terbesar adalah dia mengenal, mendengar, melihat dan memandang Allah yang benar. 因为约伯他越来越认识神，而且他得着了恢复，他得到的祝福比以往更多，而且他最大的祝福就是他正确的认识，而且他瞻仰神是谁。 Rindukah kita untuk menjadi seperti Ayub? 我们有这样的渴望成为约伯吗？ Yang dapat melihat dan mendengar Tuhan dengan benar. 让我们可以看见，我们可以看见他，可以瞻仰到他，是以正确的来看到 Atau 他。 justru jangan-jangan pergumulanmu saat ini justru adalah proses seperti Ayub sehingga kita bisa melihat, mendengar Tuhan yang benar. 我们在我们的所有的挣扎当中，我们是不是可以好像约伯，真的更正确的看到、瞻仰到这位神？ Mengucap syukurlah jika itu terjadi. 如果那发生在你身上，你要感恩。 Tetap juga mengucap syukur walaupun itu tidak terjadi. Berarti Tuhan telah mendidik kita mengenal mana benar, mana salah. 但是如果我们还没有得着，我们要感恩，因为神已经教导我们了，我们要知道哪一是好的，哪一是坏的。 Nah, dalam kisah Ayub kita juga ada melihat seorang karakter yang kemudian dia jatuh dalam pencobaan. 我们看在约伯那里，我们也看到一个人物，他也是同样的跌入在一个试探里。 Siapa dia? 他是谁呢？ Istri Ayub. 就是约伯的太太。 Istri Ayub mengalami pencobaan sehingga dia menyerah pada keinginan dia. Keinginan untuk hidup senang, keinginan untuk hidup tenang, keinginan untuk memiliki banyak uang. 约伯的妻子，她也经历到一个试探，但是她屈服于她自己的欲望时，她就是她自己的她自己所愿的。 Akhirnya dia mengutuk Tuhan. Dia berkata pada Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutuk
kutukilah Allahmu dan matilah kamu. Kutuki Allahmu, matilah kamu. 所以他深知咒诅神说，他对约伯说：“你仍然持守你的纯真吗？你背弃神，死了吧。” Keinginan hatinya membuat dia tidak tahan hidup menderita. Saya capek, saya miskin, saya muak, saya tidak tahan atas semuanya ini. Tidak ada Allah, tidak ada yang mengasihi saya. 因为他自己心里的欲望，造成他没有办法承受这样的一个试探，他没有办法去接受。 Dari kisah ini kita belajar bahwa ujian yang benar membawa kita lebih dekat, dimurnikan, mengenal Tuhan yang benar. 所以在这世界，我们可以学习到，如果正确的一个试验是会把我们带到，让我们更被洁净，我们更认识神。 Sedangkan pencobaan yang berasal dari diri hati manusia, jika tidak diatasi dengan iman, dapat membawa kita berontak di 但 hadapan 是 Tuhan. 如果来自我们自己的一个试探，我们不依靠神，我们会反而我们就是会抵挡它。 Bapak dan Ibu dikasihi oleh Tuhan, 主内弟兄姐妹们， Tuhan Yesus pun menghadapi pencobaan dan menang. 主耶稣他也面对试探，但是他得胜了。 Yesus sendiri tidak terluput dari pencobaan. 耶稣本身他也没有他没有逃过试探。 Dalam Matius pasal 4 ayat 1 hingga 11 kita dapat melihat bagaimana iblis mencoba Yesus dengan 3 tawaran. 在马太福音第4章第1到第11节，我们可以看到魔鬼如何的试探耶稣。 Mengubah batu menjadi roti, melompat dari bubungan bait Allah, menyembah iblis untuk menerima dunia. 叫他把石头变成面包，叫他从圣殿的那个顶楼跳下，叫他跪拜撒旦，可得以得着这个全世界。 Namun Yesus menang atas pencobaan ini dengan berpegang pada firman Tuhan. 但是耶稣可以得胜这个试探，就是他坚守着神的话语。 Tapi bukan karena itu saja. 但不单单如此， Manusia dicobai karena ada keinginan dalam hati manusia yang jahat. 那人类被试探，因为在我们内心本身就有那个邪恶的欲望， Jadi kita dicobai dalam diri kita untuk berbuat jahat. 然后我们被我们内心自己来试探，我们去做恶的事。 Sedangkan Tuhan Yesus dicobai dari luar diri karena dalam diri Tuhan Yesus tidak ada kejahatan. 但是主耶稣是外在来的一个试探，但是他本身是没有罪的。 Sehingga iblis goda Yesus, ingin menggerakkan hati Yesus, tapi tidak bergeming karena dalam hati Yesus tidak ada keinginan duniawi, yang ada adalah keinginan Bapa. 所以这个魔鬼不断的在他那里引诱他，在你诱惑他，但是主耶稣因为他没有对这个素食的一个欲望，所以他只要的就是按照天父的旨意。 Akhirnya tepatlah perkataan dalam Yakobus 1 ayat 13 bahwa berkata bahwa Allah tidak dapat dicobai dengan memakai sistem kata sifat. Allah sama sekali tidak dapat dicobai sebab Allah kudus, Allah tidak jahat. 所以这个已经回答了这个雅各书1章13节那里的说到就是神不被试探，因为神不被恶试探，因为他不是邪恶的。 Seperti juga pada godaan yang kedua ketika iblis menantang Yesus melompat dari bubungan bait Allah. 好像第二个试探，主耶稣被试探，叫他从那个圣殿的顶楼跳下来。 Matius 4 ayat 6. Jika engkau benar anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau supaya kakimu jangan terantuk kepada 魔 batu. 鬼说：“如果你真的是上帝的儿子，你可以从上面跳下来。我相信你的天父会派一些天使来庇护着你，而且你的脚不会掉在地面。” Jawaban Yesus adalah janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. 但是主耶稣的回答是：你不要试探你的主，你的神。 Demikianlah konsep Yakobus 1 ayat 13. Allah tidak dapat dicobai karena Allah tidak memiliki kejahatan dan Allah tidak boleh dicobai karena Allah itu tidak jahat. 上帝是不被试探的，而且他也不试探人，因为他不是邪恶的。 Sebab Yesus mengenal Allah Bapa, Yesus mengenal hati
Allah Bapa, dan Yesus mengenal mana yang jahat di Allah Bapa, dan Yesus dapat melakukan mana yang benar. 因为耶稣他很清楚，他认识阿爸父神，所以他知道什么是对的，什么是错的，什么是好的，什么是坏的。 Ibrani 4 ayat 15 berkata, sebab imam besar kita, Yesus Kristus, yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia telah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita, namun ia tidak berbuat 希伯 dosa. 来书4章15节说：“因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也在各方面受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪。” Oleh karena itu perbedaan kita manusia berdosa dengan Tuhan Yesus adalah kita dicobai karena dalam diri kita ini ada yang jahat. Tapi Yesus dicobai dari luar dirinya karena dalam diri Tuhan Yesus tidak ada yang jahat. 所以，我们与基督之间的差别，我们被试探，因为我们里面本身也有一个邪恶的欲望，但是基督的里面是圣洁的。 Dan yang kedua, Yesus menghadapi semuanya itu dengan firman Tuhan. 然后第二点，主耶稣面对所有的试探，就是持守着那个神的话语。 Sehingga di dalam diri Tuhan Yesus adalah bagaimana hal yang selalu menyenangkan hati Bapa dan tidak melakukan hal yang bersalah di hadapan 所 Bapa. 以在基督里面，他只是不断的想要如何讨天父的喜悦，不是按照他自己的。 Kita sampai dalam akhir 我们 khotbah kita. 进到最后， Bapak dan Ibu kasih Tuhan, dengarkanlah beberapa firman Tuhan yang menjadi penghiburan bagi mereka yang bertahan dalam ujian. 各位弟兄姐妹，我们来听几段的经节，成为我们的安慰。 Dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 在罗马书8章28节说到，我们知道万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按他旨意被招的人。 Segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu itu adalah kebaikan di dalam hidupmu untuk pemurnian. Yang merusak itu semua adalah keinginan hati kita yang penuh dengan dosa. 所以在我们生活中所发生的任何一件事，都是互相效力的。 Pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan tahan uji pengharapan. 所以我们所受的试探是无非是人所能承受的，因为我们所经过的试验就会生忍耐，然后忍耐会生老练，老练会生盼望。 Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan semakin 我的 sempurna. 恩典够你用，因为我的能力是在人软弱的时候显现的完全。 Jangan takut atas kelemahan kita saat ini. 我们不用害怕我们自己的软弱， Jangan takut atas kekurangan yang kita miliki saat ini. 我们也不用害怕我们自己的缺乏。 Justru semakin besar kekuatan dari Tuhan. Tuhan menguatkan kita. Kuasa Kristus menaungi kita sepenuhnya. 因为在这样的情况下，甚至神会使我们更刚强。 Apa yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Sekali-kali Allah tidak adil. Allah tidak jahat. Justru Allah adalah kasih. 这样我们可说什么呢？难道神有什么不公平吗？断乎不是。 Mari kita masuk dalam kesimpulan dan aplikasi bagi jemaat. 我们接下来是结论与我们在生活中如何的去应用它。 Sekali lagi, kenalilah perbedaan antara ujian dan pencobaan. 第一点，我们要认识试炼和试探的区别。 Ujian adalah pemurnian dirimu supaya kamu bertekun, semakin dimurnikan untuk mendapatkan mahkota kehidupan. 试炼是为了洁净我们，越来越洁净，而且我们要坚持持守下去，我们就能获得生命的冠冕。 Pencobaan adalah karena keinginan hatimu. Aku ingin begini, saya ingin begini. Dan itu akan menghasilkan dosa dan itu akan menghasilkan maut. 而且试探是因为我们内心里面的邪恶的欲望，这可以导致我们面对死亡。 Jangan menyalahkan Tuhan dalam pencobaan, tetapi justru carilah perlindungan di dalam firman-Nya. 我们在试炼中不要埋怨神，而相反的，我们要在他的话语中寻求护庇。 Ingatlah, Tuhan tidak pernah melupakanmu sebab kamu dikasihnya.
Justru Tuhan telah mengasihi kita dalam kita keadaan berdosa. Justru Tuhan telah mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Justru dalam keadaan kita sedang masih berdosa. Bahkan ketika kita masih belum mengenal Tuhan Yesus, Tuhan sudah menebus kita, mengasihi kita, menyayangi kita. 所以我们要记得，神是爱我们的，甚至我们还在罪恶中的时候，他已经爱我们，他已经拣选了我们，他已经为我们死在十字架上了。 Ikutilah teladan Yesus Kristus dalam menghadapi pencobaan menggunakan firman Tuhan. 我们要效法主耶稣基督的榜样，使用神的话语来面对试探。 Sungguh berharganya firman Tuhan Alkitab yang ada di rumah Bapak dan Ibu Saudara 所以弟 masing-masing. 兄姐妹，在我们家里所拥有的那圣经是非常的宝贵。 Suatu firman yang dapat menembus jiwa, hati, diri manusia, mengalahkan iblis semuanya ada dalam tangan Bapak dan Ibu. 所以我们知道，这神的话语，它可以透彻我们心里面。 Namun apakah kita bertekun atau kita malas? 但是我们有没有恒心的来读它？ Ingatlah kisah Ayub yang dimurnikan Tuhan sehingga dia dapat melihat, mendengar Allah secara langsung dengan lebih baik. 我们在回想约伯的故事，约伯被神接近，使他更认识神。 Sehingga dari ini semua kita akan mengenal mana yang baik di hadapan Allah dan mana yang jahat di 从 hadapan 这 Allah. 一切的一切，我们可以更清楚明白什么是好，什么是坏的。 Bapak dan Ibu dikasihi Tuhan, 主内弟兄姐妹， kita memiliki hak sebagai anak Tuhan untuk mengeluh di hadapan Tuhan. 我们成为神的儿女，我们有这样一个权利，在神面前，在那里哭泣。 Kita punya hak untuk datang pada Tuhan, untuk meminta pertolongan Tuhan dan mengatakan Tuhan ini berat, maka Tuhan membuka tangan. Tuhan selalu membuka tangan untuk kita. 我们有这样的一个权利来到神面前，向他诉苦。神啊，真的太重了这个问题，我们求神来帮助我们。 Jangan lupakan Tuhan, Tuhan itu baik. 我们不要把神遗忘，因为神他是好的， Menunggumu hanya sejauh doa. 他等待你，他的距离只是祷告那么远。 Datanglah maka Tuhan memenuhimu. 你来到他的面前，他在等待着你。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Bapa kami dalam sorga Tuhan, 我们天上的阿爸父神， kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. 我们感谢你的眷顾，你的保护。 Tuhan, Engkau sungguh baik. 主啊，你非常的好。 Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan selalu menjaga kami dalam setiap peristiwa hidup kami. 你在我们生活中所发生的每件事情，从来不撇弃我们，不离弃我们。 Bahkan walau kami gagal, tetapi Tuhan memulihkan kami dengan dahsyat. 主啊，甚至我们失败的时候，主你也陪伴着我，你来帮助我们。 Tuhan tolong kami untuk dapat selalu setia dan selalu menjaga kasih-Mu dalam hidup 主 kami. 啊，求你帮助我们，让我们可以忠心的来跟随着你。 Kami memohon kasih karunia Tuhan yang selalu sama hari demi hari dalam hidup kami. 主，我们恳求主你施恩给我们，让我们每一天都充满着你的恩典， Agar kami selalu dimurnikan semakin serupa dengan Kristus. 让我们可以被主你来洁净，我们越来越像基督。 Mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. 主，我们可以全心全意的来爱你， Dan berkenan di hadapan-Mu. 而且我们可以蒙主你喜悦。 Terima kasih Tuhan. 感谢天父， Dalam nama Yesus 我们 Kristus. 奉主耶稣基督名祷告 Kami，berdoa ucap syukur. 我们感恩祷告， Amin. 阿门。